tadi kan bila saya nak ke tempat ni kan, penonton-penonton kat belakang dah tanya dah, bila dah senja tu, apa yang nak kita bincangkan? Ustaz Syarin, kita nak bincang tentang apa tu? Bila dah senja? Ya. Oh, biarlah rahsia. Biarlah rahsia, Abang Ustaz Syarin. Nasib baik dia tak nyanyi tadi kan. Jadi bila sebut tentang bila dah senja ni kan, yang perkara pertama yang kita terbayang tentang apa? Tentang apa? Tentang usia kan. Tapi sebenarnya kan bila dah senja ni agak-agaknya lah kan, usia kita tu apa kaitannya dengan hidup kita ni, dengan tingkah laku kita ke ataupun sebagainya. Jadi macam mana penerbit? Boleh kita mula sekarang? Kata orang, senja hanya seketika. Tetapi dalam nak tunggu malam itulah macam-macam cerita. Inilah yang dikatakan fitrah manusia. Masa muda kita disanjung, kaulah yang ku cinta. Tapi apabila rambut dah berwarna dua, penyakit pun sedang-sedang aja. Mulalah berubah menjadi sayang-sayang buah kepayang, ditelan pahit, dibuang sayang. Yang lebih memilukan, kalau orang yang kita tatang bagai minyak yang penuh suatu ketika dahulu tak pernah nak ambil peduli. Beribu alasan yang diberi. Akhirnya, apabila dah berada penghujung senja begini, tinggallah bersendiri, berempat menagih simpati. Sayang kita sayang, tapi dia pun tak minta udah kita. Tanya abang udah, ada nak buat apa dia? Lalu kita siapa pun lalu dia pun tak ingat kita tak kita pun kasih tak ada lah. Dia pun tak minta. Yang mana kita menumpang ni? Itulah keadaannya apabila senja meninggah ke tangga usia. Walaupun sementara cabarannya tetap ada. Nak kata sebatang kara, anak dan cucu ada merata-rata. Tak siapa ambil peduli. Meniti air mata mengenangkan nasib diri. Jadi, bersedialah sebelum senja meninggah diri, supaya kita tidak disisih ke tepi. Pandai-pandailah membawa diri. Bak kata pepatah Cina, corak keadaan kita pada usia 80-an sebenarnya bermula sejak dari muda. Akhir kata, banyak berdoa, andainya apa yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Ya Allah, berilah penghabisan yang baik pada umur kami dan janganlah Engkau hukum kami dengan penghabisan yang buruk. Sebelum kita dengarkan ketiga-tiga ahli panel dengan hujah-hujahnya, kita kena tanya dulu orang macang pada malam ni. Jadi saya nak jemput akak ni, boleh bagi pandangan, minta akak bangun bersama kita pada malam ni. Okey kak, boleh akak bagi pandangan macam mana dengan usia yang dah lanjut tu, kita nak hargai usia kita tu supaya generasi muda boleh menghormati dengan usia-usia yang dah lanjut tu. Komen kak. Yang pastinya kita bagaimana kita menggunakan nilai usia itu. Supaya kita dihormati, bukan dibenci, dengan dengan tingkah laku kita. Tapi sekarang ni kita tengoklah dekat media-media dipaparkan tentang tingkah laku orang-orang yang dah senja ni kan, terlibat dengan sumbang mahramnya lah, tak puasa pun ada. Macam mana tu kak? Macam mana generasi muda nak hormati mereka? Warga emas ini tidak ada ketahanan diri, tidak ada ketahanan dalaman. Sebab itu dia boleh melakukan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya dengan umur dia. Okey, terima kasih kak. Okey, jemput dulu kak. Itu tadi pandangan permulaan daripada orang macang tentang warga emas, usia-usia yang dah tinggi, yang dah lanjut tu kan. Jadi kita nakkan contoh yang terbaik ni dan kita pasti tiga-tiga ahli panel akan memberikan hujah-hujah mereka tentang bila dah senja. Silakan. Kita bercakap soal usia emas dan pastinya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah Machang dan juga PIBG-nya
yang menganjurkan majlis kita dan juga kepada penaja Bank Rakyat yang sentiasa tidak jemu-jemu mendampingi seluruh kita masyarakat Malaysia di malam Jumaat dengan Majlis Ilmu Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Dan pada malam ini tuan-tuan, 3 orang ahli panel akan bersama dengan kita untuk mengupas persoalan yang telah dipaparkan dalam segmen sekilas yang cukup menarik. Pastinya panel pertama di sebelah kiri saya lalukan kehadirannya yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kampung Kelantan ni ya. Balik kampung. Dan ahli panel kita yang kedua di tengah-tengah di kalangan 3 orang ahli panel, selamat datang saya ucapkan penampilan sulungnya dalam forum perdana pada kali ini yang berbahagia Ustaz Badri Shah Alauddin dari Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan panel ketiga yang tidak asing bagi wakil kaum ibu lah di sebelah hujung sekali di kalangan 3 orang ahli panel yang berbahagia Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail dari Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Gagah puasa-puasa ni Mudah-mudahan. Dan inilah tuan-tuan bila 3 orang ahli panel yang akan bersama dengan kita untuk mengupas persoalan, untuk membincangkan perkara yang telah disebutkan tadi, iaitu bila dah senja. Sebagai mukadimah Ustaz Farid, bila kita melihat segmen sekilas tadi, kita dengar kakak tadi bercakap apa yang boleh kita perkatakan untuk kita nak buka perbincangan untuk mencari asas daripada tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bila saya tengok sekilas segmen sekilas tadi tuan-tuan dan puan-puan, yang terlintas dalam fikiran saya satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita selaku umat. Doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah ya Rahmanu bisu'il khatimah. Yang bermaksud, wahai Tuhan, sudahilah kehidupan kami dengan kesudahan yang baik. Dan janganlah wahai Tuhan yang bersifat pemurah lagi maha mengasihani, mengakhiri kehidupan kami dengan mengakhiri kehidupan kami dengan sesuatu yang buruk, kesudahan yang buruk. Jadi Nabi SAW mengajar doa ini supaya kita sentiasa baca pengurusi, supaya kita jadikan ini sebagai satu amalan, mengingatkan kita, biarlah kita minta dengan Allah kesudahan kita, kesudahan yang baik. Tuan-tuan nak jadi kesudahan yang baik macam mana kalau umur 40 tahun, 50 tahun duduk dekat karaoke tuan-tuan? Umur yang sepatutnya memegang tasbih, dia pegang mikrofon. Allahu Akbar. Umur yang sepatutnya dia bermain dengan cucu-cucu di rumah, dia duduk berkaraoke, berjoget, lambak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut jelas tuan-tuan. Dan saya yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud lebih kurang tuan-tuan, nak berubah 40 tahun aja. Selepas 40 tahun tak berubah, payah. Payah tuan-tuan. Dia umur nak berubah sebelum 40 tahun. Kalau selepas 40 tahun masih lagi tak kenal masjid, masih lagi tak kenal surau, masih lagi tak kenal balasah, selagi itulah orang itu tidak akan berubah. Selepas itu susah untuk dia berubah. Sebab itu Nabi SAW menyebut, laisa minna man lam yukrim kibarana wa lam yarham sigharana, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hari ini kita bincang macam mana remaja ataupun generasi muda tidak menghormati orang tua. Kita kata kenapa orang tua tidak dihormati? Nak hormat macam mana tuan-tuan kalau orang tua sendiri kaki botol? Kalau orang tua sendiri ketika azan dilaungkan duk main dam haji itu dekat kedai kopi tuan-tuan. Orang muda macam mana nak hormat orang tua begini? Jadi dia mesti menjadi contoh terlebih dahulu sebelum orang lain mengikut jejak langkah dia. Hari ini satu Malaysia, satu negara bincang generasi muda sebagai aset negara. Saya nak sebut juga tuan-tuan, generasi yang tua, usia emas, masyarakat yang usia emas, warga usia emas juga pengurusi, merupakan aset negara. Sebab mereka lah yang akan menjadi contoh kepada remaja, mereka akan menjadi contoh kepada anak-anak muda pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi janganlah jadi seperti ketam, ya, suruh anaknya jalan lurus tapi dia jalan sengit. Kita nak suruh anak remaja kita jadi baik, tetapi kita tak boleh nak beri contoh yang baik. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW pengurusi, panjang umur dia, baik pula amalannya. Panjang umur tak salah tuan-tuan.
Kita pun diminta, kita pun berdoa minta panjangkan umur. Tapi dalam masa panjangkan umur, mesti amalan pun baik. Semakin tua semakin banyak qiyamul lailnya, semakin tua semakin banyak zikirnya, semakin tua semakin banyak baca Qurannya. Sebab dia tahu mengikut sunnah alam, yang tua tu hampir kepada penghujung usia. Wallahu a'lam pengurusi. Terima kasih Ustaz Farid dalam mukadimah awal bila bercakap soal bila dah senja ni Dr. Sharifah. Kalau boleh, kadang-kadang kita tengok buku apa, dia ambil falsafah sangat dalam sekilas itu. Kelapa kata dia, lagi tua santannya lagi banyak loh kata dia. Jadi macam ni, macam mana Dr. Sharifah melihat? Sebenarnya bila kita sebut tentang usia tua, tua tu dia datang walaupun kita tak minta. Dia akan mari. Dia suatu realiti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kita belum tua lagi lah, kita kategori muda ya. Tapi kita beringat bahawa dia akan datang. Yang sekarang berada di usia itu beringat. Bagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah jadikan kita ini mulanya lemah, daripada kecil tak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan kita tenaga, kita jadi kuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudiannya Allah kembalikan pula kita kepada lemah wa syaibah. Uban tadi, rambut dah dua color, ada hitam, ada putih. Rupanya semua yang Allah beri itu sebagai peringatan bahawa kita sampai kepada satu tahap dalam usia kita. Kita terima realiti itu, tapi sedih apabila ada yang tidak menginsafinya. Kita tidak menginsafinya sehingga berlakulah apa yang disebut tadi oleh Ustaz Farid, apa yang disebut tadi oleh rakan kita tentang masih ada lagi yang melakukan kerja-kerja keburukan, yang berjudinya, yang main terupnya, yang main damnya, yang melepak pun bukan main juga ya. Tua kalau kelapa tu pun banyak minyak, biarlah minyaknya, santannya beri manfaat. Jangan bagi sakit kat orang. Jadi kita nak jadi tua yang hari ini diberi gelaran warga emas. 55 ke atas diberi gelaran warga emas. Kerana padanya ada mutiara, padanya ada emas, padanya ada pengalaman. Padanya kata dia, aku makan garam dulu, kata dia. Tuan-tuan, padanya ada sesuatu yang merupakan nikmat bagi kumpulan muda, yang merupakan sesuatu yang apabila kita berbakti kita dapat ibadat, tapi haruslah beringat apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita tak boleh tarik orang lain. Ahli kita tak boleh tarik. Orang lain jiran tangga yang muda tak boleh tarik. Kalau kita orang yang beriman tidak jaga diri kita terlebih dahulu. Sebenarnya kita nak bercakap soal bagaimana disebut di awal tadi, walaupun orang muda itu adalah aset pada negara. Macam-macam program dibuat, PLKN lah, kursus kesedaran lah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahawa warga emas ini juga disebut tadi adalah aset yang berguna kepada negara kerana mereka adalah pencorak kepada generasi muda yang berjaya. Tapi soalnya hari ini, Ustaz Fadli, kalau boleh kita sebut, kita nak supaya yang tua itu dihormati, yang muda tu disayangi, supaya jangan ada konflik lah dua-dua pihak ni. Kerana dua-dua ni boleh menyumbang pada negara. Bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Memang ada satu ungkapan bahawa yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Sebenarnya Ustaz Pengurusi, kata-kata ini bukan sekadar pepatah, bukan sekadar satu kata-kata hikmah, tapi kata-kata ini adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan daripada golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak sayang kepada yang muda dan yang tidak hormat kepada yang tua. Ini merupakan suatu gambaran bahawa orang muda kita sayang kepada mereka kerana orang muda secara umum harapan kita letakkan pada mereka. Kerana perjalanan negara ini misalnya akan diwariskan kepada mereka. Maka timbullah ungkapan-ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda, macam-macam pesek. Soekarno pernah mengungkapkan, berikan aku 10 pemuda, akan ku gegarkan dunia ini, kata dia. Harapan sering diletakkan pada orang muda kerana kudrat seperti yang disebutkan dalam ayat Quran dibacakan oleh Dr. Sharifah tadi.
Akan tetapi orang muda walaupun pengharapan diletakkan kepada mereka, tetapi orang muda ni dia macam buah kelapa juga. Kelapa muda dia tak ada minyak. Maka macam mana pun dia perlu hormat kepada orang yang lebih senior daripada dia. Kerana orang-orang tua, minta maaf, bukan orang tua, orang lama. Mereka ni istimewa kerana apa? Dia punya pengalaman dia. Pengalaman dia itu yang kita orang muda tak dapat. Bagaimana bila nak mengungkapkan kembali kisah-kisah penjajahan. Orang muda hanya membaca, menerusi buku. Tetapi orang lama dia memerhatikan perkara itu. Sebab itu kalau keseimbangan ini ada, yang muda kita letakkan harapan kepada mereka. Orang-orang yang lama pula kita ambil pengalaman daripada mereka. Maka dunia ini akan menjadi sangat bahagia. Sebab itulah wahai anak-anak muda, kalaulah kita nak menuju ke arah hadapan, hidup ini macam bawa kereta. Betapa laju pun kita menuju ke hadapan, orang yang sedang memandu dia mesti pandang kepada cermin sisinya untuk melihat ke belakang. Orang yang memandu ke depan tanpa mahu memandang langsung ke belakang, insya-Allah tidak selamat perjalanannya. Orang tua jangan dipinggirkan. Sebab itulah dalam satu hadis juga Nabi memberi satu pesanan kepada kita. Kalau kita sebagai orang muda, nanti satu hari nanti kita juga berinjak usia kepada tua, tatkala itu baru kita tahu betapa kita nak sangat orang-orang muda hormat pada kita. Justru itu Nabi bagi tahu, kalau nak suruh kita nanti bila tua dihormati pula oleh orang-orang muda, maka Nabi kata, ma akrama syabu syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa-siapa yang nak dia itu dihormati semasa tuanya, maka hendaklah daripada sekarang masa muda dihormat pada orang-orang tua. Sedarlah tuan-tuan sekalian, belum mulia seorang insan selagi dia tidak memuliakan orang tuanya. Belum bermaruah sesuatu bangsa jika warga tuanya terhina, dan belum maju sesebuah negara selagi warga tuanya tidak terbela. Doktor, jelas kepada kita bahawa bila kita melihat soal golongan emas ni, orang lama, dia ni saling lengkap melengkapi. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Ya. Kalau tak ada yang tua, tak ada yang muda, kata dia macam tu, ya. Maknanya saling memerlukan antara satu sama lain. Bahkan kalau sikap saling sayang, saling hormat, saling memerlukan antara satu sama lain ini ada, banyak kemelut dapat kita selesaikan. Orang dulu, kalau kita hari ini pun, kalau kita lihat orang tua, kita nampak tuanya itu dengan pengalaman seperti yang disebut. Kita nampak tuanya itu dengan ilmunya yang tinggi kita lihat. Kita nampak tuanya itu dengan hemah. Kita tak berani nak buat benda-benda tak elok. Kita tak mahu. Kalau nak buat pun larilah masuk hutan mana. Biar tak nampak, kata dia. Dia tak berani. Sebab itu kalau lalu depan orang tua, mesti tunduk. Dia hormat. Kalau orang tua bercakap, jangan menyampuk, katanya. Sebab apa tu? Hormat. Kalau nampak ada orang tua, berjabat tangan. Bersalamlah dia. Tanda hormat. Bila nampak orang tua, berikan ucapan salam. Tapi bila hormat dah tak ada, lalu je, langkah aja, sampuk aja, salam pun tak ada. Hai tok, katanya. Hai, bye-bye aja jawabnya. Mulalah kemelut berlaku. Gejala sosial berlaku. Kerana dah tak ada siapa yang nak disegani. Tak ada siapa yang nak dimalukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kan kata Nabi, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tak malu, pertama malu dengan Allah, kedua dah tak malu dengan orang. Siapa tak malu? Kawan-kawan lagi tak malu. Orang tua kalau dah tak malu, fasna' ma syi'ta. Kau buatlah apa yang kau nak buat. Jadi rupanya bila kita saling lengkap melengkapi antara yang muda dan yang tua, banyak perkara dapat kita tanggapi. Orang-orang yang membanjiri di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah di Machang ini mungkin ada sesuatu yang ingin kita bincangkan, walaupun dalam suasana yang nampaknya hujan mula nak turun, tapi masih bersemangat untuk meneruskan perbincangan kita. Silakan bersama dengan Rizal. Ya, terima kasih Ustaz Syarin. Jadi saudara penonton, kita tadi dah dengar tentang warga emas yang kita tahu cukup emas tu kaya, dan dikaitkan juga dengan kelapa tua yang kaya dengan minyaknya. Jadi kita nak tanya juga di kalangan orang-orang warga emas lah. Jadi boleh abang berdiri bersama saya malam ni, bang. Okey, bila sebut warga emas ni tentunya lah orang yang berpengalaman, kaya dengan ilmu. Jadi bagaimana nak kaitkan supaya generasi muda tu boleh menghargai ilmu yang ada dengan generasi warga emas?
golongan muda hendaklah digandingkan dengan yang tua atau warga emas ini, kerana warga emas ini sebagaimana ahli Fordham katakan mempunyai pengalaman yang lebih, mempunyai pengetahuan yang lebih dalam segala-galanya, jadi pengasah kepada golongan yang muda. Oleh itu golongan yang muda tidak seharusnya lah melupai golongan yang tua ini, kerana golongan tua ini sebagaimana kata ahli Fordham ibarat kelapa lah, makin tua makin menjadi santannya. Jadi kalau kelapa muda tidak ada santannya. Jadi oleh itu golongan muda haruslah memanfaatkan golongan tua ini dalam segala hal. Macam mana perasaan pakcik bila anak pakcik telefon, contoh macam hari raya lah katakan, anak pakcik kata, "Bah, Man tak dapat balik," contohnya. Apa perasaan pakcik ketika tu? "Bah, abah sakit dia, Man hantar jururawat je lah, saya tak dapat balik, saya sibuk." Apa perasaan pakcik? Ya, perasaan saya pada waktu tu, saya berasa rayu benar lah. Kerana anak saya tu bukan masuk dalam golongan yang ingat pada ibu bapa. Itulah pasal rayu saya kalau anak saya keluar perkataan macam tu. Okey, terima kasih pakcik. Itu tadi saudara penonton, luahan hati seorang bapa. Okey, pakcik boleh duduk. Yang inginkan anak sentiasa menghargai dan memberikan kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Jadi Ustaz Syarin, silakan untuk bicara seterusnya. Ya, terima kasih Rizal. Sesuatu yang istimewa sebenarnya Hari Warga Emas ini Ustaz Fazli. Kalau kita lihat dalam dua pandangan tadi, mungkin Ustaz boleh nyatakan sesuatu? Cuba kita bayangkan kalaulah kita berada pada kedudukan dan posisi pakcik itu tadi. Bagaimanakah perasaan kita? Tuan-tuan sekalian, kita masih muda, anak-anak kita masih lagi kecil. Marilah kita pandang secara jujur pada anak kita malam ini. Kita pandang dan renung kepada muka anak kita pada malam ini. Pernahkah kita menyangka bahawa anak ini satu hari nanti, yang sepanjang kita mengasuh dan membesarkan dia, kita korban segala yang kita ada. Sebagai ayah, kita pergi kerja, pergi pagi, balik petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, hutang keliling pinggang, nak menyempurnakan hidup anak kita. Sebagai ibu pula, kita bersusah payah, wahnan ala wahnin, diiktiraf oleh Allah, susah sebagai seorang ibu mengasuh, membesarkan. Nyamuk seekor pun kita tidak benarkan hinggap di tubuh anak kesayangan kita. Pandanglah pada anak kita yang masih kecil ini. Tapi pernahkah kita terfikir bahawa rupanya anak ini, bila dia dah besar nanti, dia swastakannya kita kepada orang lain. Dia sabkon-sabkonnya kita ni kepada orang lain. Wahal masa kecil dulu kita tatang dia macam minyak yang penuh. Kita bela dia. Ini pembalasan dia rupanya. Kalau kita tahu anak kita macam ni, dah besar nanti, saya pasti dan yakin kita picit dia daripada sekarang lagi. Justru itu, wahai anak-anak, ambillah peluang malam ini. Ibu dan bapa kita sedang menanti di rumah. Diallah telefon, bertanyalah khabar. Cukuplah sekadar I just call to say I love you mak, I love you abah. Cukuplah kalau kita boleh luangkan masa telefon orang-orang yang kita sayang, entah boyfriend, girlfriend dan macam-macam. Mana lebih mulia dengan orang tua kita. Ambillah kesempatan selagi mereka diberikan umur. Jangan nanti bila mereka sudah tidak ada di muka bumi ini, baru kita terhegeh-hegeh mencium batu nisan. Tatkala itu, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Sementara diberikan kesempatan, mari kita ambil peluang untuk kita bela dan bela ibu bapa kita sendiri. Kerana tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa kita, menyayangi mereka, tanggungjawab kita, dan balaslah kasih sayang yang telah mereka berikan selama ini. Dr. Sharifah, agak-agaklah kenapa boleh jadi anak-anak atau generasi muda hari ini yang tergamak untuk menafikan hak dia kepada keluarga dia? Silakan. Kalau tadi kita berbincang tentang warga emas, warga tua, yang kita kata rambutnya dah berubah, yang ingatannya dah kurang, yang tenaganya mungkin tidak sekuat orang muda. Tapi sebenarnya dalam pada kita bercerita tentang warga tua, Allah beri jaminan kepada mereka. Jaminan kepada mereka inilah jaminan mereka ini dilindungi,
dihormati, dikasihi antaranya oleh anak-anak mereka. Ya Allah sebut di dalam Al-Quran, wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmati. Sehingga kan kita kata tadi, mereka ni nanti tak terabai. Anak ada, tapi yang sedih jadi cerita, anak ada 10. Tapi bergaduh depan mak. Kau bila nak ambil mak ni? Kau nak ambil bila? Aku besok tak ada, aku nak pergi kursus tau. Depan mak, depan bapak. Mak abah diam, tak kata apa. Hati dia tu Tuhan aja yang tahu, tuan-tuan. Pak, kalau aku tak tahu jalan kat Kuala Lumpur ni. Kalau aku tahu, aku balik dah angkat beg agaknya, ya. Tuan-tuan, timbul persoalan kenapa mak bapak boleh bela anak 10 orang. Anak seorang apa puncanya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah orang kita pandai membuat kata-kata. Katanya kasihnya ibu sampai ke syurga, kasihnya ayah sanggup berkorban nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak kira itulah yang Ustaz Badli kata. Satu, bukan kerana ibu bapa tu jaga 10 orang anak baru dia dijaga. Taklah tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Luqman ayat 14. Apabila Allah menyebut wa wasainal insana biwalidayhi. Ni mak punya cakap lah Ustaz. Hati mak ni kadang-kadang kan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebenarnya belum keluar anak seorang pun, tapi Allah dah iktiraf. Jasa mak bapak ni tak terkira. Dia mengandung tu aja yang Ustaz baca tadi. Wahnan ala wahnin, dengan penuh getir, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu lahir anak. Kalau dah sampai 10, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segalanya dicurah. Bangun malam lain, kau nak makan lain. Apa yang nak diikut? Ya Ustaz, tak dapat nak bagi yang keras, dilumatkannya. Kalau ikan tu makan kita kecil-kecil, mak kita tenyir dengan tangan macam ni, tuan-tuan. Jangan ada surat pun tulang masuk tekak anak aku, tuan-tuan. Tak kira lagi sampai dah bercucu. Bukan anak dijaga. Cucu pun dia datang, dia tengok, tuan-tuan. Sehingga kan berjaya. Bacalah kisah. Ibu-ibu yang berjaya membela anaknya. Sampai ada 10 orang ibu misali. 10-10 masuk universiti. Kita pun kata, kenapa kita ni susah sangat, Padahal di zaman dia tak ada kesenangan. Tangan kerah noreh. Tangan kerah tarik kelapa sawit. Tangan kerah menebas. Tangan kerah ngambil upah nak besarkan anak. Sehingga ada mak bapak kata, saya susah nak sekolahkan anak. Jual darah saya. Jual darah. Tapi anak kadang-kadang, ya Allah, hai, mungkin satu, dia lupalah nikmat mak bapak. Jangan lupa nikmat mak bapak. Sama ada kita dah jadi ibu, dah jadi abah atau belum. Jangan lupalah nikmat dia. Tak ada dia, tak adalah kita atas muka bumi ini. Sehingga kan Nabi kata, pada wajahnya ada nikmat, pada kakinya ada nikmat, pada tangannya ada nikmat. An-nazaru ilal walidaini ibadatun. Kau pandanglah muka mak bapak kau, itu suatu ibadat. Jangan tuan-tuan bak kata ustaz tadi, nantilah bila dah terkujur badan tuan-tuan, dah kerah, dah kaku, masa tu bukan nak pandang lagi, dia peluk, ditatap, dicium, tapak kaki pun digomol tuan-tuan. Tapi bila ada, kadang-kadang buat tak kisah aja. Kadang-kadang Ustaz ni kita bercakap soal kasih sayang anak yang tidak kembali kepada mak bapak ni Ustaz Fadli. Kadang-kadang dia jawab senang aja. Bukan saya tak nak Ustaz. Kadang orang tua ni banyak hal, banyak songeh. Dia menyalahkan kadang kenah-kenah yang kadang-kadang bukan tak nak, tapi dia ni buat kita tak selesa kata dia. Kita balik kerja penat, trafik jam, ngadap kat rumah dia melepek, batuk keng-keng kata dia. Jadi macam mana Ustaz tengok jawapan anak yang macam ni? Saya nak bawa malam ni tuan-tuan sekalian satu kisah. Seorang sahabat Nabi, namanya lebih terkenal dengan gelaran Uwais Al-Qarni, atau nama sebenarnya Uwais bin Umair. Uwais Al-Qarni ini adalah suatu kisah teladan. Beliau ni tuan-tuan, sejak dia masuk Islam, dia tinggal agak jauh dari Madinah. Setengah riwayat kata dia di Yaman. Dia nak sangat berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi dia tinggal dengan mak
Satu hari dia minta izin dengan mak dia, mak saya nak ke Madinah mak, nak belajar dengan Nabi, belajar agama. Apa kata mak dia, Uwais, mak dah tua. Awak jagalah mak, siapa nak tolong mak masak dan sebagainya. Tahun pertama dia bantu mak dia korbankan pengajian dia. Tahun yang kedua dia pujuk lagi mak dia, mak saya nak ke Madinah mak, belajar agama dengan Nabi. Kata mak dia, mak dah makin tua dah, siapa nak ke kedai beli barang, kau jaga je lah mak. Dia sabar, dia khidmat kepada mak dia. Tahun yang ketiga, dia minta lagi izin mak. Namun hati seorang mak barangkali sangat memahami cita-cita murni anaknya. Wahai Uwais, kau nak pergi mak izinkan. Tapi satu syarat, kau tolong bawa mak sekali. Lalu dia punya gembira, dia bawa mak dia pergi untuk belajar berjumpa dengan Nabi. Riwayat menceritakan di tengah perjalanan, kenderaan yang mereka naik iaitu unta itu telah cedera lalu tidak boleh digunakan. Lalu Uwais dan mak dia jalan kaki daripada Mekah menuju Madinah. Sampai tengah jalan maknya tak larat lagi. Mak dia mengadu Uwais, mak tak daya, mak dah tua. Apa Uwais buat tuan-tuan? Dia pikul mak dia daripada Mekah sampai Madinah. Belum sampai tengah jalan akhirnya maknya meninggal dunia kerana uzur. Sedih dia kebumikan, menitis air mata, tak dapat ditemukan mak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dia pergi ke Madinatul Munawwarah, sampai di Madinah dia bertanya, tuan-tuan, di mana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu diberitahu oleh orang yang ada di sekeliling, masya-Allah, tidakkah kamu tahu Nabi baru saja wafat? Terduduk Uwais Al-Qarni mengadu, ya Allah, aku datang dari jauh nak jumpa Nabi, mak aku meninggal dalam perjalanan. Ini nak jumpa pula Nabi, Nabi wafat pula, sedihnya aku ya Allah. Dalam kelam kabut datang dua sahabat besar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Maka Umar kata, siapakah kamu wahai anak muda? Saya datang dari jauh. Adakah kamu Uwais Al-Qarni? Kalau betul lah kamu Uwais Al-Qarni, Nabi berpesan, satu hari wahai Umar, kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta dia doakan kamu. Kerana Uwais Al-Qarni tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi namanya harum di kalangan penduduk langit. Apa amalan Uwais, tuan-tuan? Dia jaga dan melayan kerana maknya yang uzur dan sakit itu. Maka marilah kita ambil iktibar. Amalan apa kita nak bawa berjumpa dengan Allah? Ibadat kita, sembahyang kita setara mana? Puasa kita setara mana? Mengaji Quran kita setara mana? Apa kita nak bawa berjumpa, pertaruhan kita di hadapan Allah? Apa pertaruhan kita? Tidak ada. Kalau nak berjumpa Allah dalam keadaan yakin, mari kita jaga mak kita. Khidmatlah kepada orang tua kita. Ingatlah, setitik air mata kesedihan ibu bapa kita jatuh ke bumi, selautan ombak laknat akan melanda kita. Tetapi sekelumit doa kebaikan daripada ibu bapa terhadap kita, sezaman rahmat keberkatan akan jatuh ke riba. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, tidak ada lagi persoalan sebenarnya bila kita bercakap soal kasih sayang daripada seorang ibu kepada anak-anak, dan pastinya daripada seorang anak kepada ibu. Jadi tepuk dada tanya diri kita, bagaimana seharusnya kita gerakkan usaha untuk mencintai orang yang lebih tua, cintai ibu dan bapa kita. Ustaz Farid, mungkin ada sesuatu lagi yang mungkin kita nak pastikan supaya kita sebagai anak-anak ni janganlah buat perkara yang, kalau boleh contoh kisah tadi tu, dapat jadi teladan dalam diri kita. Silakan Ustaz. Ya, bila istilah orang tua ni banyak songeh, tuan-tuan. Satu perkara yang menjadi alasan sebenarnya, itu saya sebutkan tadi dalam awal bicara, kesabaran tidak ada di dalam melayan kerenah ibu bapa. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan uff, maksudnya ah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih perkataan lain? Dan kenapa pula perkataan itu tidak boleh diungkapkan kepada orang yang sudah bergelar, ya, sudah lanjut usianya? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak menggambarkan, Al-Quran menggambarkan orang tua, dia sangat sensitif. Secara biologinya, tuan-tuan, orang tua, dia sangat sensitif. Sebab itu Al-Quran menegah kita daripada mengatakan perkataan ah. Kalau ah tak boleh, sepak terajang tak boleh, mak ni boring lah, bosan lah. Hari ini ibu bapa kita rasa kalau duduk rumah kita sempit rezeki kita, tuan-tuan. Kita rasa susah
Sebab nak jaga dia, nak bagi dia makan, nak bagi dia minum, kita rasa susah. Sedangkan kewujudan dia di rumah kita itu menambahkan lagi rezeki, tuan-tuan. Turunnya hujan, tuan-tuan, kerana orang tua. Nabi SAW telah menyebut, Ya Allah, turunkanlah hujan kerana di kalangan kami ini ada orang-orang tua yang tak sanggup menanggung dahaga, Ya Allah. Orang tua menjadi sebab murah rezeki. Ini kalau nak bagi mak duit diungkit-ungkit, tak ada duit mak. Tak lama lagi kita akan raya. Tengok berapa ramai anak-anak boleh belikan pakaian baru untuk ibu bapa. Untuk isteri dibeli, tuan-tuan. La ilaha illallah. Anak-anak beli berapa pasang. Mak bapak tanya tak, tuan-tuan? Sampai satu tahap ulama kata doa kita tidak mustajab kalau tidak didoakan sekali untuk ibu bapa dalam doa tersebut, tuan-tuan. Kita boleh beli macam-macam untuk kita, untuk anak isteri, tapi ibu yang beri kita makan minum, ibu yang mengajar kita menutup aurat, susah kita nak belikan dia kain sehelai. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa satu kisah, tuan-tuan. Nabi SAW begitu banyak sebut bagaimana perlu menjaga kebajikan ibu, sedangkan baginda tidak sempat bermesra dengan ibu. Ibunya kembali kepada Allah ketika usia baginda 8 tahun. Tak sempat, tetapi Nabi gambarkan ibu itu dijaga, dipelihara, berikan makan minum. Jangan sampai kamu jadi anak derhaka. Kalau kamu jadi anak derhaka, azab yang akan turun ke atas kepala kamu sebanyak titisan air yang turun daripada langit. Sampai begitu Nabi SAW mengancam. Dalam satu majlis yang diberitahu, Nabi SAW sedang memberi peringatan, sedang menampaikan ayat Quran, sedang mentafsirkan ayat Quran. Dengan begitu semangat, tiba-tiba telah muncul seorang perempuan, tuan-tuan, di hadapan Nabi. Nabi meminta sahabat-sahabat memberi laluan kepada perempuan tersebut. Dan sahabat-sahabat bangun memberi ruang. Bila sampai saja perempuan itu, Nabi membuka jubah, Nabi dihamparkan untuk duduk, tuan-tuan. Bagi perempuan tua itu duduk. Bila sahabat-sahabat tanya, siapa ini wahai Rasulullah? Inilah ibu susuan aku, Halimatun Sa'diyah. Bayangkan, tuan-tuan, kalau ibu susuan dilayan demikian, kalau Aminah masih hidup, beruntungnya Aminah, tuan-tuan, dengan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam pengurusi. Terima kasih Ustaz Farid. Inilah hebatnya kasih seorang ibu dan juga ayah. Sebab tu kita hari ini berada di padang sekolah. Kita harap adik-adik yang mendengar ni ambillah iktibar, ambillah ingatan yang di rumah sekalipun, bahawa kasih sayang ibu, bapa, anak orang yang lebih lama ini harus kita beri perhatian, harus diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kira mungkin ada perbincangan yang menarik ini menggamit perasaan ataupun nak juga berkongsi pengalaman bersama dengan orang-orang di Machang ini, saya silakan bersama Rizal yang berada di bawah. Silakan Rizal. Ya, saudara penonton, apabila kita menyebut tentang ibu bapa, sebenarnya hati kita tersentuh apabila mendengar kisah duka ibu bapa, apatah lagi ibu bapa yang langsung tidak diberikan perhatian, ibu bapa yang ditempatkan di rumah-rumah kenangan. Di manakah kasih sayang seorang anak? Jadi pada malam ni kita cuba nak berkongsi lagi pengalaman dengan seorang anak yang mungkin kita boleh dapatkan pengalamannya yang saya dah dapat cari. Akak boleh kita bersama dengan saya bangun untuk kita mendapatkan pengalaman daripada akak kita. Akak masih mempunyai ibu bapa? Akak masih mempunyai seorang ibu, tapi bapa akak telah meninggal dunia. Jadi akak mempunyai pengalaman bagaimana ketika akak menjaga bapa akak sedang sakit. Sebenarnya bapa akak kena sakit angin ahmar. Dan sebelum dia dikenal pasti tidak boleh menenal makanan, dia telah diberikan, doktor telah, saya telah dengar pada tekak bapa saya, seolah-olah ada lendir. Lepas tu dia tunjuk ke arah mulut dia, dia nak air. Bila kita titiskan air walaupun sedikit, dia tersedak. Jadi kita cuba nak tolong dia macam mana. Sedangkan dia ni bapa yang baik pada saya. Sebelum saya besar, apa perlu kena saya, walaupun dia tak mampu nak beli, walaupun dia tak mampu nak penuhkan, dia cuba sedaya upaya. Tapi bila dia sakit, saya nak tolong dia telan seteguk air pun saya tak mampu. Hingga kan akhirnya bapa saya dimasukkan tiup untuk memberikan dia makanan. Jadi
saya berharap sangatlah, dan saya pesan pada diri saya yang masih punya ibu, yang mana saya nak beritahu ibu saya bahawa saya menyayangi ibu saya. Dan bagi kita yang masih mempunyai ibu bapa, sayangi dan kasihilah mereka. Berikanlah mereka layanan sebaik mungkin yang kita mampu, supaya kita tidak menyesal di masa akan datang. Terima kasih. Ya, saudara, anda di rumah telah menyaksikan. Itulah linangan air mata, titisan air mata seorang anak yang sebenarnya telah menjaga bapanya, tetapi masih terkilan lagi kerana tidak, padahal telah memberikan yang terbaik, tetapi masih rasa tidak puas lagi. Jadi sesamalah kita sedar tanggungjawab kita selagi kedua ibu bapa kita masih ada. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Rizal dan juga kakak. Dan kita sebenarnya nak melahirkan lebih ramai lagi anak-anak yang macam kakak tadi, yang ingin memastikan kebaikan kepada kedua ibu bapa, harus terus subur dalam kehidupan. Mungkin Dr. Sharifah sebagai seorang ibu kan yang lebih merasai gini, mungkin ada sesuatu yang Dr. nak kongsi dengan berkaitan perkara ini. Silakan Dr. Ya. Sebenarnya begitulah keadaan yang sepatutnya ada dalam diri kita. Kalau kita nak balas jasa ibu bapa kita, memang tak terbalas. Itu sesuatu yang mesti ada dalam hati kita. Kalau kamu nak balas jasa mak bapak kamu, apa yang kamu ada pun sebenarnya tidak terbalas. Ya, bagaimana kita lihat Nabi SAW, itulah yang ada di dalam jiwa Rasulullah SAW. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak merasai kasih sayang ayah dia. Dia tak jumpa pun ayah dia. Nabi tak merasai kasih sayang yang kita kata ibarat menatang minyak yang penuh. Maknanya lama, tuan-tuan. Umur 7 tahun mak dah meninggal. Ada setengah mengatakan masuk 8 tahun mak dah meninggal. Tapi oleh kerana dia mengajar kita bahawa nilailah seseorang itu pada tempatnya. Kalau tak zalim kita, tuan-tuan, nilailah warga emas, apatah lagi mak bapak pada tempatnya. Dia menyebut di dalam sepotong hadisnya, dikatakan bahawa lau adraktu walidayya aw ahaduhuma wa qad iftatahtu salatal isya'i wa qara'tu bi fatihatil kitab thumma yaqul Muhammad faqultu labbaik. Tuan-tuan bayang, Nabi menyebut dia tak rasa, dia tak dapat pun. Apatah lagi yang kita ditatang macam minyak yang penuh oleh mak bapak kita. Susah mau tak susah, semua dia rasa, tuan-tuan. Ya, kita hari ni nak jaga dia berpetik, lampu berpetik, apa berpulas, tuan-tuan, makan semua senang pun. Kalau kita tidak sedar hakikat itu, insafilah hadis Rasulullah ini. Rasulullah menyebut, kalaulah aku punya dua ibu bapa, kata Rasulullah, lau adraktu walidayya, cakapkan sahabat, aku ni tak ada mak bapak. Seolah-olah begitulah, tuan-tuan, dengan bahasa yang mudah. Lau adraktu walidayya, kalaulah aku ada mak bapak, au ahaduhuma, atau salah seorang daripadanya. Agaknya ada abah pun tak apalah, kalau ada mak pun tak apalah. Wa kan iftatahtu salatal isya'i wa qara'tu bi fatihatil kitab. Aku dah mulakan sembahyang isya aku dan aku dah mulakan dengan membaca Fatihah. Maknanya bukan baru nak angkat takbir, tuan-tuan. Dan aku mendengar ibu atau ayahku memanggil namaku Muhammad. Tuan-tuan, dia tak pernah dengar abah dia panggil nama dia. Dia tak pernah dengar, tuan-tuan. Tuan anak yang abang panggil, terlalu-lalu mak panggil. Ya Allah, kadang-kadang dia marah balik mak dia. Apa benda mak ni jerit-jerit, orang dengar lah, tapi nyaut tidak. Tuan-tuan, dia tak dengar tapi dia bercakap, dia main perasaan seolah-olah dia dengar. Kalaulah mak aku panggil aku, kalaulah abah aku panggil aku Muhammad, namanya dia terbayang, namanya dipanggil oleh mak bapak dia, aku akan menyaut, labbaik, ya mak, ya abah. Tuan-tuan, sebenarnya dengan menyahut panggilan pun satu perkara yang sangat besar bagi orang tua. Orang tua ni, tuan-tuan, seperti yang disebut tadilah, ya. Kalau anak dapat balik itu besarnya rasa hati. Agak kalau demam segar terus, ya tuan-tuan. Kadang-kadang tak dapat balik, dapat hantar cucu pun tak apa. Dia kata, hantarlah budak-budak tu balik. Engkau tak dapat balik, tak apalah, abah faham kau sibuk. Hantarlah cucu balik, tuan-tuan. Itu yang kirim, post cucu. Sebab nak kan, beri abah, beri mak tu lepas rindu dia. Begitu, tuan-tuan. Agaknya begitulah yang akan kita rasai di hari tua kita.
agaknya lah mungkin dah jadi tuntutan zaman moden ni. Orang semua sibuk. Agaknya lah saya kata tuntutan zaman moden. Akhirnya bila nak menterjemah nilai kasih sayang ni sibuk, maka diperkenalkan satu istilah ataupun satu tempat, pusat pelindungan warga tua, yang dilihat sebagai jalan penyelesaian untuk melangsungkan nilai kasih pada mak bapak. Pada ustaz lah, dari segi Islam agama kita, ini satu penyelesaian ke kecelaruan? Silakan. Ada dua isu sebenarnya. Kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita yang menubuhkan pusat-pusat perlindungan warga tua, warga emas atau apa nama sekalipun, kita ucap terima kasih dan tahniah. Kerana ini adalah sumbangan sosial saya kira ya, untuk membantu warga-warga emas kita. Tapi dari satu sudut yang lain, cuma terhadap fokus kita anak-anak ini. Antara hak dan kewajaran menghantar ibu bapa ke pusat-pusat jagaan seperti ini perlu diperbahaskan. Memang anak-anak ada hak, mereka ada justifikasi tersendiri kenapa mereka hantar mak bapak dia pergi ke pusat-pusat jagaan. Ada yang kata mereka rasa kalau buat begitu itu yang lebih baik daripada terbiar di rumah pagi sampai petang tak balik-balik. Kerana ada setengah pusat jagaan ini diberikan, ya, ada yang sampai bersuluk pun ada, menyediakan Masya Allah macam-macam. Cuma kalau kita bertanya daripada sudut wajar ataupun tidak, maka di sini perlu kita fikirkan kembali. Hak ya kita tak nafikan, tapi dari segi kewajaran, wajar ataupun tidak kita menghantar mak bapak kita untuk dijaga oleh orang lain atas apa alasan sekalipun. Tuan-tuan sekalian, jaga mak bapak ini seperti yang telah dinyatakan oleh ahli panel sebelum-sebelum tadi, satu ibadat besar. Sampaikan orang tua kita ini, Nabi dalam satu hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Mak bapa orang tua ni, kata Nabi, dia ni umpama pintu syurga yang tengah, kata Nabi. Nabi sambung lagi, fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau kamu nak, terserah pada kamu, sama ada nak buang pintu itu ataupun ambil peluang daripada pintu untuk masuk ke syurga Allah. Maka terserah pada anak-anak. Kalau kita nak masuk syurga Allah, mari kita ambil. Ini mak bapak kita. Apa kurangnya untuk kita jaga mak bapak kita, sedangkan mereka jaga kita bagaikan menatang minyak yang penuh semasa kecil-kecil dahulu. Dan keberkatan jaga mak bapak ini, Masya Allah, terlalu luas untuk kita nak perceritakan, tuan-tuan. Saya teringat satu kisah. Pernah Nabi Musa berdoa, ya Allah, tunjukkan pada aku siapakah kawan aku di syurga nanti. Allah makbulkan doa Nabi Musa. Diwahyukan kepada Nabi Musa, pergi ke pasar. Ada satu anak muda jual daging. Lalu Nabi Musa pergi jumpa satu orang muda jual daging. Nabi Musa perkenalkan diri, nak minta tidur di rumah anak muda. Anak muda ni suka, gembira dia. Lalu bersiap-siap mereka balik ke rumah anak muda ini. Nabi Musa sampai dilihatnya anak muda ini kelakuannya. Rupa-rupanya budak muda ini, tuan-tuan, setiap kali dia balik daripada pasar, dia akan masakkan sedikit makanan untuk ibu dia. Kemudian dia akan suap maknya makan. Dan Nabi Musa lihat setiap kali maknya ini disuap oleh anaknya, rupa-rupanya mak dia berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak aku ini kawan Nabi Musa di syurga. Hanya kerana dia menyuapkan maknya makan, doa maknya telah diperkenankan, dan akhirnya dia menjadi teman Nabi Musa di syurga. Sekali lagi kita muhasabah diri kita, tuan-tuan, malam ini. Apa amalan yang nak kita bawa berjumpa dengan Allah? Setara mana ibadat kita? Tak ada. Kita malas. Semayang kita sedang mana? Semayang asar kita gelap sangat, subuh kita cerah sangat, mengaji malas, puasa malas. Bawalah amalan bertemu dengan Allah nanti. Amalan menjaga ibu bapa kita. Mudah-mudahan memberi suatu kekuatan kepada kita untuk ambil mak kita, kita jaga pula mereka selepas daripada ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz Farid, saya tertarik bila Ustaz Fadli sebut soal hak dan wajar. Soal hak jaga anak, hantar mak ke orang tu atau wajar tak? Tapi saya nak bawa tergamak ke kita anak-anak ni nak hantar dia orang ke rumah tu. Macam mana Ustaz tengok? Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, raghima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilhuma al-jannata. Yang bermaksud
kecelakaanlah bagi seorang lelaki. Kenapa ayat ni, hadis ni sebut lelaki tuan-tuan? Sebab lelaki lah yang bertanggungjawab. Kalau ada anak lelaki, jangan sebut hantar rumah adik perempuan. Wah. Ini dia main pasing-pasing pula. Nabi sebut jelas ni lelaki kena jaga tuan-tuan. Dia macam mana pun tanggungjawab jaga mak, jaga ayah lelaki. Dia macam mana pun tanggungjawab tuan-tuan. Sampai dalam setengah riwayat menyebut tuan-tuan, ulama sepakat kata kalau emak dia duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kelantan, anak itu kena wajib cari kerja di Kuala Lumpur juga. Kalau duduk di Machang ni tuan-tuan, anak itu kena berusaha mencari kerja di Machang. Paling jauh di Kota Baru, jangan duduk kerja jauh di ujung selatan sana. Sampai begitu ulama meletakkan kedudukan. Kalau tak masakan Nabi SAW sebut, wajib ni, solat ni wajib. Tengah takbir dah masuk Fatihah, mak panggil Muhammad, tinggal solat. Ya ibu, kena jawab. Dia bertemu dua kewajipan. Sebab itu taat pada mak bapak ni tuan-tuan, dia selepas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud Allah Ta'ala telah memerintahkan jangan sembah selain dia. Selepas sembah Allah, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tengok tuan-tuan. Sebab itu masuk syurga adalah dengan adanya ibu bapa di rumah. Aset tuan-tuan. Aset. Hari ini macam-macam aset kita kumpul. Tapi ibu bapa lah aset terbaik untuk kita melayakkan diri kita masuk syurga. Oleh yang demikian patutnya kita berebut-rebut ambil mak. Biar mak duduk dengan saya. Jangan hantar rumah orang tua. Biar mak duduk dengan saya. Ingat apa tuan-tuan, orang tua tu tak ada perasaan ke, tak ada maruah ke, tak ada nilai diri ke tuan-tuan. Satu lagi saya nak sebut, pengurusi kadang menantu pun buat perangai juga. Kalau jumpa dapat menantu jadi hantu pun masalah juga. Dia tidak jadi menantu, jadi anak hatu dia. Dia kahwin dengan lelaki ni, bila lelaki tu nak bawa mak duduk sekali dengan dia, menantu pula tak suka. Ini jenis menantu apa tuan-tuan? Patut kalau ada menantu macam tu tuan-tuan, dididik, diajar. Sebab itu orang lelaki nak cari bini, kena bagi tahu siap-siap. Esok kau kahwin dengan aku, bukan kau saja duduk, mak aku pun akan duduk sekali, setuju tak? Kalau dia setuju baru kahwin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Sadaqallahul azim. Dan kami wasiatkan kepada anak-anak ini supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Wasiat Allah Ta'ala, wasiat tuan-tuan. Wasiat kepada kita ni. Kita diwasiat untuk jaga mak bapak. Ibu tu telah mengandungkan kita, susah payah, beranak pun susah payah. Jadi janganlah dihantar ke rumah orang tua tuan-tuan. Susah macam mana pun jaga mak bapak di rumah. Insya Allah itulah salah satunya cara untuk kita mendapat syafaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kasih ibu dan bapa warga tua ini sebenarnya kekal hingga ke syurga. Pastikan kita mainkan peranan, tengoklah, carilah, hubungilah di mana ibu dan bapa kita. Semoga kasih sayang ini akan terus disemai, kasih sayang ini akan terus berkekalan. Terima kasih pastinya kepada mereka yang menjayakan malam ini untuk kita membincang tajuk ini. Tidak lain dan tidak bukan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah, Machang, Kelantan dan juga PIBG-nya. Di samping penaja rasmi, penaja tetap kita, Bank Rakyat yang sentiasa menemani kita. Mungkin banyak lagi perkara-perkara yang kita nak bincang dalam ilmu-ilmu kerohanian ini. Jangan lupa esok 6.45 pagi Bicara Mufti akan bersama dengan RTM1. Sabar-sabaran kita, dan terima kasih pada barisan ahli panel yang sudi bersama kita ketiga orangnya, yang bagi Ustaz Farid, Ustaz Badli dan juga Dr. Sharifah. Semoga bertemu lagi di majlis ilmu yang lain. Kita sudahi dengan silakan kepada Rizal untuk menutup perbincangan di bawah sana. Silakan Rizal. Ya, saudara penonton, bila dah senja, sama-samalah kita hargai usia kita yang ada untuk kita memperbaiki diri kita, mana yang kurang, mana yang silap, untuk kebaikan pada masa hadapan. Dan kepada anak-anak, hargailah kedua ibu bapa kita selagi hayat mereka masih ada. Hanya itu saja daripada saya, Rizal Ramli, mewakili penerbit dan wakil kerja Forum Perdana Ehwal Islam. Akhir kata, ingat, di mana sahaja anda berada, jadikan Forum Perdana Ehwal Islam pilihan pertama dan utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.